Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Intisari yang ke-21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari tipu muslihat orang-orang munafik. Baginda dipelihara dari tipu muslihat orang-orang munafik yang merancang agar baginda tersalah dalam menghakimi. Allah juga menganugerahkan baginda kurniaan yang besar dengan Al-Kitab, Al-Hikmah dan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sekiranya bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan, yakni segolongan daripada mereka, iaitu orang-orang munafik ataupun orang kafir secara umumnya, berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka juga tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan juga kerana Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Jadi begitulah, bila kita ada orang yang memusuhi, kan, kita ada orang yang memusuhi kita, maka musuh akan cuba menjatuhkan kita lah, cuba untuk menjatuhkan kita dan merancang agar kita tersilap, dan mereka canang lah lepas tu kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Jadi bukan zaman sekarang sahaja, zaman Rasulullah lagi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda tu berlaku, kan. Jadi sebab tu penting kita melihat dan juga mengambil iktibar daripada sirah-sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asal daripada orang yang orang yang baik, kan, dan dipuji, disukai, tapi bila dia bertindak ataupun mula menyampaikan dakwah dia, mengajak kepada kebaikan, halang orang buat jahat, kan, sampaikan amaran-amaran yang mana Allah Ta'ala suruh sampaikan, maka ketika tu orang mulalah adalah musuh-musuh, kan, orang-orang yang kita kata orang-orang jahat ataupun orang-orang yang seronok dengan nafsu dia, kan. Jadi samalah zaman sekarang ni pun, bila kita buat usaha dakwah, maka akan adalah orang-orang yang tidak senang dengan usaha dakwah yang kita lakukan, dan ada sahaja tipu muslihat ataupun rancangan untuk menjatuhkan kita. Biasanya kalau orang tu dia memainkan peranan besar lah, kan, terhadap orang ramai, yang mana suara dia ni didengari, kan, dan diikuti. Jadi orang akan berusaha untuk menjatuhkan. Di sini pun Allah Ta'ala sebut, tapi Allah Ta'ala jagalah Nabi SAW. Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala pelihara daripada tipu muslihat orang-orang munafik dan orang lain lah secara umumnya. Baik. Dan Allah Ta'ala kurniakan, anugerahkan kepada baginda satu kurniaan yang besar, Al-Quran, Al-Hikmah, dan juga ilmu pengetahuan, kan. Allah Ta'ala mengajarkan Rasulullah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kamu apa yang dahulunya kamu tak ketahui daripada wahyu-wahyu. Lalu Allah Ta'ala turunkan. Itu banyak benda-benda yang Maksudnya saya normat yang Nabi tak pernah membaca, Nabi ummi, kan. Nabi ummi, tapi Nabi dapat tahu benda-benda yang
bermacam-macam lah apa yang dirahsiakan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani, seperti yang akan disebutkan, dia akan sebutkan nanti pada intisari yang seterusnya nanti. Sebab semua Allah Ta'ala ajak Nabi, bagi tahu Nabi apa yang berlaku pada apa yang berlaku pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Kejahatan-kejahatan depa dan sebagainya. Nabi tak boleh nak lawan, dan apa yang Nabi sebut itu adalah benda betul dan fakta. Baik, fadailur rasul wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhra. Ini antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, akulah orang pertama dibangkitkan dari kubur tanpa ada rasa bangga. Maksudnya Nabi menyebut tu bukanlah untuk bermegah-megah, tetapi itu adalah risalah ataupun perkataan yang perlu Nabi sampaikan. Bukan yang untuk bermegah-megah, bukan untuk membesarkan diri. Ini Nabi SAW orang yang sangat tawaduk, kan? Dan dia bukanlah macam setengah orang kita sebut kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihannya, tapi untuk angkat diri sendiri. Jadi boleh, kan, kita nak sebutkan kurniaan-kurniaan Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, min babit tahadus bin nikmah, kan? Untuk menyatakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tapi kena jaga niat lah, kan? Jaga niat. Jadi bimbang-bimbang, kalau agak tak boleh jaga, lebih baik kita senyap lah. Takut-takut cerita kita tu membawa kepada kita sombong, takabur, kan, dan ujub dengan kelebihan dan juga kurniaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik, intisari yang ke-22, benda yang perlu kita tahu, tentang perkara yang perlu kita ketahui, kita yakini dan akui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa dipimpin dengan wahyu, taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Rasulullah sentiasa dipimpin dalam gerak-geri dia, tindak tanduk dia, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, kan? Nabi bukannya nak cakap tu ikut hawa nafsu. Allah Ta'ala sebut wa ma yantiqu anil hawa, kan? Nabi SAW dia tidak berkata-kata ataupun berucap menurut kemahuan hawa nafsu dia. Kalau kita kadang-kadang kita ikut dan apa kita nak cakap, kan? Tapi tapi Nabi SAW ada. Begitu juga para ulama yang kita kata ada berpegang dengan kaedah-kaedah dalam agama ni. Kita ada prinsip-prinsip, ada kaedah-kaedah dalam agama yang perlu kita jaga. Sebab tu kita tengok kadang-kadang tok-tok guru kadang cakap tak sedap mana pun, kan? Dan dia cukup menjaga percakapan-percakapan dia, sebab nak jaga kaedah-kaedah tu lah. Takut-takut dalam percakapan, dalam ucapan dia tersilap dan terkeluar daripada kaedah-kaedah Islam ni. Tapi kalau setengah orang yang tak mengaji, dia akan jadi mudahlah dia nak cakap tu, kan? Sebab tak ada kaedah yang nak menjaga dia. Dia sedap cakap je apa yang dia boleh cakap, apa yang dia rasa mai dia hamburkan kepada orang ramai. Akhirnya banyak tersilap. Itu pentinglah kita mengaji dulu, kan? Kita mengaji dulu sebelum kita menyampaikan pula kepada orang lain. Jadi bagus untuk kita ada niat untuk sampaikan kepada orang lain, tapi yang tak bagusnya bila kita meninggalkan pengajian. Jadi masalah Sayyidina Muhammad tu kena sama-sama lah, kan? Kita mengajak semua orang, kita sama-sama belajar dan juga sampaikan apa yang kita belajar. Jadi Nabi dia dipandu dan dipimpin dengan wahyu, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam kitab ni pun ada sebut nanti kat bawah tu, kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut hawa nafsu. Tiadalah apa yang Nabi ucapkan kalau ada terjemahan lainnya, dan tidaklah apa yang Nabi ucapkan itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Dan ayat yang di atas yang dibawakan dia kata wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Jadi orang orang musyrikin bila Nabi tak datangkan ayat, maksudnya wahyu terhenti seketika, tak turun ayat kepada Nabi, depa duk minta pula ayat. Minta bukan nak beriman saja, kan? Jadi minta tu bukan nak beriman kepada Nabi SAW. Duk main-main macam tu lah. Jadi bila Nabi SAW tidak membawakan satu ayat, jadi depa minta kat Nabi, depa kata awak hang tak buat je, kan? Awak hang tak reka sendiri je daripada diri kamulah yang buat sendiri ayat sendiri. Lalu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk cakap kat depa ni, katakanlah wahai Rasulullah, hanya saja aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepada aku daripada Tuhanku. Jadi Nabi wahyu tu daripada Allah Taala, kan? Kalau dah Allah Taala tak turunkan kat Nabi wahyu, tak ada lah kat Nabi wahyu tu, kan? Dan Nabi sampaikan apa yang diutuskan kepada dia untuk disampaikan. Jadi kalau dah wahyu tak turun, Nabi tak boleh nak buat ayat sendiri. Itulah yang Allah Taala perintahkan Nabi cakap. Disebut dalam ayat ni, dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, iaitu bila Al-Quran tu terberhenti seketika, lewat pula kedatangan ayat-ayat yang lain, mereka berkata, mengapa kamu tidak buat sendiri ayat itu? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Jadi Nabi hanya ikut apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi wahyukan, kan? Begitu juga ayat-ayat suci Al-Quran, mana yang diturunkan kepada Nabi, disuruh untuk menyampaikan, jadi Nabi SAW sampaikan. Bukan Nabi yang tentukan cepat lewat, itu bukan kerja Nabi SAW. Hadza basairu min rabbikum. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi dia bukti yang nyata dari Tuhan, dari Allah SWT, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Sebenarnya dia petunjuk kepada semualah, macam yang kita sebut sebelum ni, kan? Dia adalah rahmat kepada seluruh alam, kan? Tapi sebahagian orang, di sisi sebahagian orang, dia tak jadi rahmat, tapi jadi satu kecelakaan kepada dia lah, apabila dia meninggalkan, apabila dia menolak Al-Quran. Sebab tu dalam apa yang kita sebut sebelum ni, Allah Ta'ala sebut Al-Quran ni hudal linnas, alif lam mim, zalikal kitab la raiba fih, hudal lil muttaqin. Dalam surah Al-Awwal, surah Al-Baqarah disebut hudal lil muttaqin, tapi di tengah surah Al-Baqarah dalam ayat puasa tu Allah Ta'ala sebut syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Al-Quran bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas, dia merupakan petunjuk kepada semua manusia. Jadi Al-Quran ni petunjuk kepada semua manusia ke, ataupun petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin sahaja, seperti di awal surah Al-Baqarah? Jawabnya, Al-Quran tu sebenarnya diri Al-Quran tu adalah petunjuk kepada semua orang. Kalau orang tu ambil Al-Quran tu sebagai petunjuk dah, ada pada Al-Quran itu petunjuk. Tapi yang mengambil petunjuk itu hanyalah orang-orang yang muttaqin. Jadi di awal surah Al-Baqarah tu Allah Ta'ala nak puji orang-orang yang bertakwa. Seolah-olah Al-Quran tu jadi petunjuk kepada mereka sahaja. Sebab mereka ni sahaja yang ambil petunjuk daripada Al-Quran. Adapun orang yang kufur, mereka memang dah tak ambil dah petunjuk daripada Al-Quran.
beriman pun tidak kan. Ha. Baik. Di dalam ni disebut petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi khususkan kepada orang beriman lah dalam ayat ni. Tapi hakikatnya sebenarnya dia adalah petunjuk kepada semua orang, tapi tak semua yang mengambilnya sebagai petunjuk. Kemudian ayat yang dibacakan tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Jadi apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita daripada hadis-hadis, jadi yang tu jangan dipandang enteng lah kan. Jangan dipandang enteng. Sama ada yang kita faham dan ada yang kita tak faham. Ada yang sifatnya jelas, ada yang sifatnya tak jelas. Tapi kita kena ambil berjagalah tak jelas tu kan. Seperti hadis-hadis tentang akhir zaman kan. Hadis-hadis tentang akhir zaman yang mana sifat dia ada ada kesamaran. Sifat-sifat hadis akhir zaman ni dia ada kesamaran, dia tak jelas. Sebab tu dia banyak teori. Banyaknya teori macam ni. Sebab dia tak jelas. Hatta sahabat Nabi pun sahabat-sahabat Nabi pun kadang-kadang bukan kefahaman tentang suatu hadis tu dengan sebetul-betul faham. Terkadang berlaku pada sahabat-sahabat ni apabila kejadian itu betul-betul berlaku di hadapan mata mereka. Barulah mereka teringat, inilah yang Nabi pernah cakap dulu. Jadi sebab tu kita kena ambil jaga-jagalah, penjagaan. Jangan kita tolak terus kan. Bila dengar ada teori-teori ni, kita terus tolak, kata itu konspirasi dan sebagainya. Bila kadang-kadang yang disebut tu memanglah ada yang kadang-kadang agak mubalaghah, tapi tidak boleh ditolak secara total kan. Sebab ada benda-benda tu dia ada ambil isyarat-isyarat daripada Nabi. Cuma kadang-kadang kita nak secara yakin adakah betul apa yang berlaku sekarang ni, ataupun kejadian-kejadian yang berlaku sebelum-sebelum ni, itu yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang disebut. Yang tu kita tak tahu lah. Itu kita tak tahu. Kita nak yakinkan, nak jazamkan, itu tak boleh. Tapi benda kita kena ambil beringat kan? Baik, teruskan lagi Siratul Rasul. Pada tahun ke-11 kenabian, Allah memuliakan baginda SAW dengan Isra' dan Mi'raj. Baginda telah menerima syariat solat 5 waktu. Di waktu pagi sekembalinya dari Isra' itu, Jibril telah mengajar Nabi SAW tata cara solat dan waktu-waktu solat. Jadi ini pun panjanglah kan. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala hiburkan baginda dengan dibawa baginda lah, dianugerahkan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Selepas kematian pak saudara dia dan juga isteri dia yang tercinta, Sayyidina Khadijah kan. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, hadiahkan kepada dia peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa ni Rasulullah SAW menerima syariat solat 5 waktu. Dan semua maklumlah asalnya 50 kan, 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Rakaat tu tak tahulah berapa kan, tapi 50 waktu. Lepas tu dikurang-kurangkan, jadilah sekarang ni 5 waktu 17 rakaat keseluruhannya. Dan selepas tu bila balik pagi tu, Jibril tak main ajak lagi kan, main ajak solat Zuhur. Yang seingat saya solat Zuhur lah. Sebab itulah para fuqaha bila dia nak mulakan waktu-waktu solat, ketika membicarakan waktu-waktu solat dalam kitab-kitab fiqh, dia pemulakan dengan solat Zuhur. Sebab dia adalah solat yang mula-mula sekali zahir.
apa ni Jibril yang ajak Nabi, kan? Dia ajak solat Zuhur dulu. Baik. Yang ke-23, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur, petunjuk kebenaran yang membawa Al-Quran, sehingga dengannya Allah mengeluarkan umat dari kesesatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara, orang Yahudi dan juga orang Nasara. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Dia kata, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Nah, jadi Nabi datang, dia menyatakan kebenaran dan menyingkap menyingkap kita kata kejahatan-kejahatan. Kita kata pendeta-pendeta ni lah yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran Islam, sembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak benda yang disembunyikan, antaranya masalah Sayyidina Muhammad, depa sembunyikan sifat-sifat Nabi. Depa sembunyikan sifat-sifat Nabi, depa tukar sifat-sifat Nabi. Yang putih kemerah-merahan ditukar kepada hitam manis, kan? Lepas tu Nabi, rambut dia macam mana? Rambut dia taklah terlampau lurus dan juga tak kerinting sangat, dia tengah-tengah antara lurus dan kerinting, dia pun tukar jadi lurus. Jadi tak ada amanah kat situ. Jadi bila orang tengok, Nabi Muhammad ni Nabi ke? Sifat tak sama. Padahal memang tu sifat Nabi yang disebut dalam kitab mereka, tapi mereka ubah. Begitu juga tentang ayat rejam. Ada di kalangan mereka yang nak sembunyikan, tutupkan. Ada kisah dia yang mana dibawa dua orang Yahudi pergi kepada Nabi untuk Nabi hakimi. Lepas tu Nabi kata, apa yang suruh baca, apa hukuman orang yang penzina. Dua orang yang berzina ni dibawa datang kepada Nabi. Lepas tu Nabi suruh bacakan sendiri dalam Taurat apa hukuman dia. Jadi mereka baca dan mereka tutup tangan mereka tu dekat ayat zina. Dan waktu tu ada seorang sahabat Nabi, dia asalnya pendeta lah, kan, orang besar lah dalam daripada ahli kitab ni, dan dia suruh Abdullah bin Salam nama dia, dan dia suruh orang tu ketepikan tangan dia. Tengok-tengok didapati di bawah tangan dia tu ada ayat rejam. Apa nak sembunyikan. Jadi dihukumkan dengan rejam lah kedua-dua penzina tu. Begitu juga sifat-sifat Nabi dan juga sifat-sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Jadi Allah Taala kata Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan sahabat-sahabat Rasulullah Nabi tu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang yang keras, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Muhammadur Rasul walladzina mau asyidda'u 'alal kuffar, sikap keras terhadap orang kafir, ruhama, dan sangat berkasih sayang, bersifat kasih sayang di antara mereka. Sama-sama muslim, mereka lembut, tapi dengan orang kafir bersifat keras. Lepas tu kamu lihat mereka tetap dalam keadaan rukuk dan juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari-cari kelebihan kurniaan dan juga keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka punya alamat mereka ada pada wajah-wajah mereka, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini yang dikatakan di akhirat, dan ada tafsiran yang lain lah. Maksudnya alamat-alamat ataupun
kita kata apa, alamat mereka tu pada wajah-wajah mereka, ada kesan-kesan sujud, ada cahaya di hari akhirat nanti. Pertama Allah Taala kata apa selepas tu, apa ni, sifat-sifat yang tersebut tu, zalika masaluhum fit Taurah. Yang demikian itulah yang disebutkan tadi itu adalah sifat-sifat mereka, apa ni, di dalam Taurah, wa masaluhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka di dalam kitab Injil. Jadi Allah Taala cerita dah dalam Taurat, dalam Injil tentang sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah ada dah diceritakan. Jadi banyak benda yang disembunyikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa dia apa ni, dia datangkan ataupun dia bongkar balik apa yang disembunyikan. Tapi tak semualah, wa ya'fu an katsir, dan dia apa ni, wasana samad, dan banyak pula yang dibiarkannya. Maksudnya tidak disebut sebab tak ada faedah. Ini cukuplah sebut sebahagian-sebahagian ni. Dan hangpa pun tahu banyak lagi apa yang hangpa buat, apa yang hangpa sembunyikan, apa yang hangpa telah lakukan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya dari Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menerangkan, iaitu Al-Quran. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Baik. Syama'ilur Rasul. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak pernah menyentuh kain baldu maupun sutera yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium wangi-wangian yang lebih harum daripada harum wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihanlah Allah Taala bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan pada Nabi zahir dan juga batin. Lepas tu dikatakan seolah-olah kamu diciptakan seperti mana yang kamu inginkan, wahai Rasulullah. Seolah-olahnya macam tu. Seolah-olahnya dia nak tercipta diri itu macam mana yang dia inginkan, sempurna zahir dan batin. Baik, yang ke-24, intisari yang ke-24, perkara yang perlu kita tahu, perlu kita yakini dan akui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Jadi itu kena peganglah tu. Tu pun kita punya akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak dapat nak tarik manfaat dan tidak dapat menolak mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia tak ada apa-apa kuasa lah, kan? Baginda juga tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib, melainkan apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Nabi tak tahu perkara-perkara yang ghaib, melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi memang betul ya, Nabi tak tahu perkara ghaib. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi tahu, hak tu lah Nabi tahu. Macam kita lah, kita pun tak tahu perkara-perkara ghaib. Tapi dalam sekarang ni ada perkara-perkara ghaib yang kita tahu, yang mana Nabi telah sampaikan kepada kita, kita dapat tahu. Kita tahu tentang azab kubur, kita tahu tentang seksa kubur, kita tahu tentang azab neraka, kita tahu tentang nikmat syurga, kita tahu tentang malaikat, jenis-jenis malaikat, ada catatan, ada timbangan, ada mahsyar,
ada mizan, ada haud dan bermacam-macam lagi. Semua tu adalah perkara-perkara ghaib. Kan? Kita tak pernah tengok pun. Jadi kita tahu daripada Al-Quran, daripada Nabi SAW. Jadi kita tahu dengan sebab orang bagi tahu. Jadi Nabi pun dia tak tahulah. Asalnya dia tak tahu perkara-perkara ghaib. Tapi bila Allah Ta'ala bagi tahu dekat dia, jadi dia tahulah perkara-perkara ghaib tu. Jadi dia tahu sekadar apa yang Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan kepadanya. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata pada orang-orang yang duk kata kat Nabi ni, kan, duk minta kat Nabi, "Wahai Muhammad, tak boleh ke Tuhan kamu bagi tahu kat kami, Tuhan kamu bagi tahu hang kat bila harga murah, bila harga barang murah, supaya kami boleh beli ketika harga barang murah dan kami dapat jual kan barang tersebut ketika harga naik." Dan macam itulah dia tanya benda-benda macam tu. Jadi Nabi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi suruh habaq kat mereka ni, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula berkuasa untuk menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi Nabi tak tahu. Nabi tak tahu pun. Dan apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang Nabi Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi bagi tahu lah. Lepas tu Nabi kata, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu." Kalaulah dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Dan aku tidak ditimpa kemudaratan. Jadi ini pun adalah ulama yang bahaskan seolah-olah ibadat Nabi ni macam tak sama, kan? Macam apa dapat dalam ayat ni, kalau kita tengok, kalaulah aku tahu yang ghaib, tentu aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Seolah-olah macam nak cakap macam mana, Nabi ni ibadat dia ada sat kurang, banyak kurang banyak, macam itulah. Jadi jadi adakah Nabi macam tu? Jadi jawab ulama tu tidaklah. Sebab ibadat Nabi itu Masya Allah, kan, dialah Nabi orang yang paling takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tak ada buat benda makruh, Nabi tak ada buat benda haram, kan. Benda harus pun libayanil jawaz, untuk menyatakan benda itu adalah harus. Jadi dia merupakan ibadat di sisi Nabi SAW, kan. Itu merupakan kewajipan untuk dia sampaikan. Cuma untuk umat ni harus. Jadi hak Nabi cakap ni adakah untuk Nabi? Tak, dia cakap ni adalah untuk umat dia. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Ni nak bagi tahu kita ni nak bagi tahu kat umat dia ni, kita sebagai umat pun tak tahu benda-benda ghaib. Kan, kita tak tahu benda-benda ghaib, kita tak tahu bila kita akan mati, adakah esok akan mati, lusa akan mati. Jadi nak suruh kita ni bersedialah, bersedia dengan amal-amal soleh. Adapun Nabi SAW memang sepenuh masa dia, kan, dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, tak berkurang, bahkan semakin tinggi dia punya maqam Nabi SAW tu makin hari makin meningkatlah. Dan kalau aku tahu juga tentang perkara ghaib, nescaya aku tidak akan ditimpa kemudaratan.
Jadi Nabi kan tahu. Dia tahu ke apa yang nak kena kepada dia ketika dia pergi ke Taif. Dia tahu nak dilemparkan batu, dia tahu dia akan tidak diterima dakwah dia, akan didustakan. Kalau Nabi tahu, Nabi tak pergi, baik Nabi tak payah pergi kan. Tapi Nabi tak tahu perkara-perkara ghaib. Jadi Nabi cakap, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Hanya saja aku ini hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini aku hanya pemberi peringatan kepada yang ingkar dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Itu tugas Nabi SAW. Dan begitu jugalah tugas kita. Kan, kita hanya menyampaikan. Jadi tu kalau orang tu tak terima, tak mau, jadi kita nak cakap macam mana lagi? Kan? Jadi kita berpaling daripada dia. Kita cuma menyampaikan apa yang patut kita sampaikan. Baik, fadailur rasul, kelebihan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengalami sakit mata ketika persiapan peperangan Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah dan meludah ke dalam kedua mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tiba-tiba matanya sakit itu terus sembuh. Ini kelebihan Allah Taala bagi kat Nabi. Diludah kan? Ludah kat mata Sayyidina Ali sembuh terus. Sakit yang dialami oleh Sayyidina Ali itu. Yang ke-25, sehari yang ke-25, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat teguran dan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Taala didik Nabi lah. Kan, Allah Taala didik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik didikan. Ada apa aja yang berlaku, kan, yang perlukan kepada teguran, maka ditegur terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah Al-Quran tu rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak perlulah nak bawa masuk kan. Tak payahlah nak cerita tentang teguran-teguran, baik cerita yang baik-baik je tentang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi Al-Quran tu bukanlah buatan ataupun rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu daripada Allah. Jadi dia sampaikan apa ayat-ayat tu, dia sampaikan. Tak kiralah ayat tu macam mana pun, dia wajib menyampaikan kepada umat. Allah Ta'ala telah memberikan pendidikan terbaik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan hiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilan. Ataupun khudil afwa, maksud dia ambillah kemaafan, maksudnya beri kemaafan, toleransi, kan, maafkan. Kalau ada apa-apa sesuatu yang berlaku yang yang perlu diberi kemaafan, maka berikan kemaafan, ambil yang mudah, kan, dan suruh dengan kebaikan. Jadi macam itulah bila orang buat apa-apa kat kita ke, ataupun apa-apa yang berlaku ke, kan, kalau alhamdulillah semua dah okey, selamat, kita maafkan. Tambah pula kalau ada orang yang buat sesuatu, kita berlaku kejadian kat kita ke tanpa sengaja, kan, tanpa sengaja, pecahkan barang kita ke ataupun apa-apalah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khudhil afwa, ambillah kemaafan, kan, apa yang mudah, maafkan. Lepas tu suruh dengan perkara yang baik. Tapi ada benda yang kita perlukan, kita perlu ambil tindakan. Tengoklah, ada benda kadang orang yang buat satu perkara tu disebabkan dia buat tu berulang-ulang kali, maka perlu dia ambil tindakan. Ada orang yang buat baru pertama kali, maka kita maafkan, kita bagi teguran. Lepas tu dia buat lagi. Jadi orang sekarang ni, yang orang ni buat bukan dalam sengaja, tak sengaja, tapi dalam keadaan sengaja.
maka orang ni perlu diambil tindakan supaya diambil beringat, supaya tak berulang lagi perkara yang dibuat tu. Ni dalam kehidupan kita ni lah, kan, dengan anak-anak ke sebagai contoh. Kadang-kadang sesuatu yang dibuat tu bukan dengan sengaja, tak sengaja, tapi itu pun kita dah cela dia, maki dia ataupun pukul dia, kan. Jadi beri kemaafan, suruh dengan kebaikan, ajak dia. Jadi kalau buat pula lagi sekali, waktu tu barulah diberikan cakap kita ambil tindakan. Semua tu kita kena ajak diri kita dengan sifat sabar lah. Sifat sabar tu pula perlukan kepada Muhammad Sayyidina Muhammad, perlu pada tauhid, perlu kepada tauhid yang kemas. Ingat, setiap yang berlaku ni adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berlaku sesuatu kecuali dengan izin Allah Taala. Kita letak kat situ dulu. Jadi untuk mengelakkan diri kita daripada bertindak di luar jangkaan ataupun hilang kewarasan akal. Jadi kita ingat semua yang berlaku ni adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah hikmah-hikmah yang kita tak tahu apa yang di sebalik kejadian tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala dalam kejadian yang berlaku, Allah Ta'ala nak angkat satu kaum dan Allah nak rendahkan satu kaum. Jadi kita tak tahu. Jadi bila kita ingat macam tu, hati kita lega. Itu dari segi akidah dia, dari segi tauhid. Kemudian dari segi syariat dia, apa yang Allah Ta'ala, apa yang agama suruh. Adakah dari segi syariat dia, kita nak maafkan, ataupun kita nak ambil tindakan, ataupun kita nak apa lagi, tindakan tu tindakan yang macam mana pula, apa teguran ataupun tindakan yang lebih tegas. Semua tu kita tengok dekat syariat. Tapi untuk mengelakkan daripada kita bertindak melebihi had yang sepatutnya, tu awal-awal sekali kita kena silaukan dalam hati kita, setiap yang berlaku adalah daripada izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada benda tu kita suka ataupun kita tak suka. Jadi disebut dalam surah ayat ni, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil, dan berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil dengan kejahilannya. Jadi berpalinglah orang yang jahil, kan, kita dah ajak tapi tak mau dengar. Jadi berpaling. Itu kalau kita dalam medan dakwah, kita dah dakwah dah tapi tak mau dengar. Jadi kita pun berpalinglah daripada orang-orang tu. Janganlah berpalingnya seseorang tu menyebabkan kita berpaling daripada dakwah, kita berpaling daripada kebaikan. Jadi biar mereka berpaling, tapi kita kena teruskan usaha. Nabi SAW berapa ramai berpaling daripada dia, tapi berkat kesabaran dia, cuba kita tengok apa yang berlaku dengan di Mekah dengan sahabat-sahabat yang sedikit sahaja, tapi akhirnya semua itulah berkat kesabaran, semua tu akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Islam tersebar luas, kan, pada hari ini. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Taala telah mendidikku dengan sebaik-baik didikan. Jadi kita pun harap macam tu lah, kan. Moga-moga kita dididik, kita ditegur. Moga-moga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat. Bila kita buat salah, ada orang yang menegur kita. Kita takut kadang-kadang ada orang dia suka bila tak ada orang tegur dia, tapi sebenarnya itu bahaya, kan. Cukup takut bila kita buat salah, tak ada orang yang hiraukan kita. Maksudnya tak ada orang dah peduli kita. Kita buat salah ke, kita buat tak salah ke, sama aja. Orang dah tak peduli lah. Biasanya orang yang asalnya dia ditegur, tapi sebab dia keras kepala, akhirnya orang pun dah tak mau dia dah. Orang tegur kita ni sebab sayang. Tapi bila sifat sayang kita tu dibalas dengan keras ataupun dibalas dengan yang bukan-bukan, yang tak elok, jadi orang pun dah tak pandang dengan kasih sayang dah lah, kan. Ataupun masih lagi, tapi dah kurang dah peduli. Sebab tu saya pernah dengar bapa dia cerita, bapa Ismail Sepanjang ceritalah waktu zaman dia mengaji dulu dengan guru dia.
Saya tak ingat nama guru dia tu. Jadi dia ceritalah guru dia tu waktu baca kitab tasawuf, lepas tu dia menangis. Kan? Dia menangis. Baba lah, panggil baba, tak ingat baba apa. Jadi apa ni baba yang cerita bahawa salah Sayyidina Ahmad, dia cakap apa ni kita ni dialah kan dah jadi baba ni, kata tak ada orang nak tegur kita dah bila kita buat salah. Orang nak tegur orang malu. Kan? Nak tegur ish baba dah. Kan? Alim lagi takut depa yang nak tegur tu pula yang tersilap. Jadi tak ada dah orang tegur. Jadi dia kata kita boleh jadi baba ni ataupun boleh jadi orang hak dah apa? Jadi ustaz ke, jadi tok guru ke, syekh ke. Jadi kitab-kitab ni lah, kitab-kitab yang kita baca ni lah yang jadi yang jadi penegur kita lah. Maksudnya apa yang kita baca ni kita letak kat diri kita dulu. Jadi bila kita letak kat diri kita tu, maksudnya kita akan perbaiki diri kita lah. Semua yang kita nampak ada kekurangan-kekurangan, kan? Semua yang kita nampak nasihat-nasihat ni semua kita letak kat diri kita. Jadi kalau ada yang tak kena, nasihat tu kena betul dengan diri kita, jadi kita ubah. Jadi kalau itu niat kita dan itu yang kita buat, insya-Allah dari segi dalam pengajian kita tu akan ada perubahan lah dalam diri kita. Samalah macam orang yang ikut pengajian di masjid-masjid ataupun di surau-surau. Kadang-kadang ada yang niatnya hanya untuk meluangkan masa antara maghrib dan isyak. Luang masa aja, kan? Dah tak ada apa-apa tadi tu. Jadi kurang-kurangnya adalah telinga depa dengar sesuatu. Sebab tu depa tidak ada persediaan. Tak bawa buku, tak bawa pen, pensel ke apa tak bawa. Depa cuma hanya menadah telinga. Yang mana apa yang depa dengar tu hilang dah sekali. Sebab tu kita dapati orang-orang ni depa duduk dengar kuliah selama 10 tahun, 15 tahun. Tapi tahap akademik mereka tu tidak bertambah. Dia masih tahap yang sama. Sebab sebab tadi itulah niat tu penting. Jadi kalau niat dia memang nak mengaji, dia nak tambah ilmu, dia akan cuba catik, dia akan cuba ambil lah poin-poin yang penting. Lepas tu adalah orang kata apa, amalan-amalan yang diberi ke, dan dia akan cuba buat. Jadi semua tu akan menambah, dia akan memberi nilai tambah pada kehidupan dia, pada diri dia, pada ilmu dia. Tapi kalau dia sekadar nak menadah telinga, dengar saja, jadi dia tak dapat apa-apa lah. Jadi dalam pengajian itulah penting kita perbetulkan niat kita, kan. Fasahhin niyata qabla al-amali, kata Nur Ruslan dalam Matan Zubat. Maka perelokkan, tasihkan niat kamu sebelum beramal. Jadi itulah sedikit yang kita sempat baca pada malam ni dalam kitab Intisari inilah, Intisari Keimanan kepada Nabi. Jadi ada sikit lagi sebenarnya dalam 5 muka surat lagi. InsyaAllah yang tu kita akan habiskan dalam pengajian yang akan datang, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, mungkin kita akan habiskan hari Ahad ni. Biar apa-apa pun nanti saya akan maklum semulalah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti sampai situ dulu. Kita sambung ke surat 36. Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kita berselawat kepada baginda. Allahu a'lam. Tapi itu saja yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang daripada diri saya sendiri, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.